Apakah teknologi yang berusia 80 tahun secara teori, 40 tahun dipraktikkan dan kelihatan serba baharu? Percaya atau tidak, ia adalah pencetakan 3D. Teknologi pencetakan 3D sudah mengubah cara kita menghasilkan objek. Tetapi, apakah itu pencetakan 3D? Pencetakan 3D ialah sebahagian daripada proses yang dikenali sebagai pembuatan aditif, di mana objek dicipta dengan menambah bahan lapisan demi lapisan. Ini adalah bertentangan dengan proses pembuatan subtraktif, di mana reka bentuk akhir dipotong daripada blok bahan yang lebih besar. Sehubungan dengan itu, pencetakan 3D menghasilkan kurang pembaziran bahan. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang pencetakan 3D, mari kita lihat proses yang dilakukan untuk menjalankan pencetakan 3D. Proses pencetakan 3D mengandungi 4 langkah asas. Yang pertama adalah pemodelan. Pemodelan boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai jenis perisian komputer. Pereka bentuk boleh mereka model sendiri atau memuat turun apa sahaja reka bentuk yang diinginkan daripada internet. Reka bentuk tersebut kemudian akan diekspor dalam format STL atau dikenali sebagai stereolitografi. Langkah kedua adalah menghiris. Menghiris adalah di mana model 3D akan dihiris kepada beratus atau beribu lapisan menggunakan perisian tertentu. Perisian tersebut akan menukarkan informasi yang diperoleh daripada file STL kepada G-code. G-code adalah kod spesifik yang mengandungi arahan yang tepat untuk pencetak supaya proses pencetakan boleh dilakukan. Langkah ketiga, mencetak. Bahan atau filamen akan didepositkan lapisan demi lapisan ke atas platform. Langkah ini akan diulang semula sehinggalah model 3D tersebut terbentuk sepenuhnya. Langkah keempat, sentuhan akhir. Sebahagian produk akhir memerlukan sentuhan akhir bergantung kepada teknologi yang digunakan. Ia adalah proses melicinkan atau menghaluskan permukaan objek yang dicetak supaya kelihatan sempurna dan lebih profesional. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam pencetakan 3D. Fuse Deposition Modeling (FDM) membina objek dengan mencairkan dan menyemperit filamen termoplastik di mana muncung pencetak mendeposit lapisan demi lapisan dalam kawasan binaan. Stereolitografi (SLA) berfungsi dengan menggunakan laser untuk mengeraskan resin cecair yang terkandung dalam takungan untuk mencipta bentuk 3D yang diingini. Digital Light Processing (DLP) adalah sejenis teknologi pencetakan 3D yang serupa dengan SLA. Perbezaannya adalah sumber cahaya yang digunakan. Pencetak 3D DLP menggunakan skrin projektor digital untuk memancarkan imej lapisan di seluruh platform dan mengeraskan semua titik secara serentak. PolyJet membina objek dengan memancarkan beribu-ribu titisan fotopolimer ke platform binaan dan mengeraskannya dengan cahaya UV. Selective Laser Sintering (SLS) ialah teknologi pembuatan aditif yang menggunakan laser berkuasa tinggi untuk memanaskan dan mencantumkan zarah serbu polimer lapisan demi lapisan sehingga model akhir terbentuk. Direct Metal Laser Sintering (DMLS) menghasilkan objek dengan cara yang sama dengan SLS. Perbezaannya ialah serbuk tidak dicairkan tetapi dipanaskan oleh laser ke titik di mana zarah boleh bercantum pada tahap molekul. Multi-Jet Fusion (MJF) adalah teknologi berasaskan serbuk tetapi tidak menggunakan laser. Serbuk dipanaskan secara seragam pada permulaannya. Kemudian, ejen pelebur dipancutkan di mana zarah perlu cair secara terpilih dan ejen perincian dipancutkan di sekeliling kontur untuk meningkatkan resolusi bahagian yang terbentuk.
Electron beam melting (EBM) ialah teknologi yang menggunakan pancaran elektron untuk menggabungkan serbuk logam bersama-sama untuk membina objek. Proses EBM menggunakan pancaran elektron berkuasa tinggi yang menjana tenaga yang diperlukan untuk kapasiti lebur dan produktiviti yang tinggi. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita lihat aplikasi-aplikasi pencetakan 3D.